Assalamualaikum, Yosh, Minna. Okey, hari ni kita nak borak pasal teori berkemungkinan apakah yang akan berlaku dalam manga Boruto chapter 62 yang akan keluar bulan depan pada 18 hari bulan 9. Kepada sesiapa yang tak tahu lagi apakah yang berlaku dalam chapter 61, korang boleh tengok dalam video lepas yang mana aku dah ada buat review chapter untuk chapter 61. Jadi untuk dalam video ni memang totally semuanya pendapat aku semata. Jadi kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat yang lain, just drop je komen dekat bawah, okey? Kita share pendapat. Okay guys, sebelum kita sambung lagi video, relax dulu. Aku ada something nak tunjuk dekat korang. Apa yang aku nak tunjuk dekat korang adalah, tengok ni, frame anime daripada AH_Anime Store. Ada design Naruto dan juga ada design Tokyo Revengers dan Demon Slayer. Tapi yang tengah ni tak adalah, AH_Anime Store tak ada jual. Untuk design-design yang diorang keluarkan, bukannya ada 3 design je tau. Diorang ada design anime Naruto, Tokyo Revengers, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen dan juga My Hero Academia. Untuk size frame anime ni dia ada 2 size tau. Satu 20x30 dan satu lagi 45x30. Dan satu lagi sebelum aku terlupa, aku nak bagi tahu, diorang order untuk frame anime ni sehingga 5 hari bulan 9 saja. Dan kalau korang terlepas nak order ke apa, memang rugi disebabkan design frame anime ni memang cantik, padu, memang sharp. Jadi kalau korang berminat, tunggu apa lagi, korang boleh pergi ke IG AH_Anime Store, ok? Sebelum tu aku nak bagi tahu juga, kalau korang nak dapatkan baju anime Naruto keluaran Far East Studio Limited Edition design Uzumaki Naruto versus Otsutsuki Shiki, ada warna hitam dan ada warna navy blue, korang boleh buat pembelian dekat Shopee Far East Studio ataupun korang WhatsApp je nombor yang ada dekat bawah ni. Kualiti baju memang cukup terbaik, tak panas dan memang cukup selesa. Dan korang akan dapat juga free gift, satu poster Naruto dan stiker anime Naruto. Jadi kalau korang berminat, link Shopee dan link WhatsApp Far East Studio aku ada letak dalam description. Sebelum kita start borak pasal teori, aku nak recap sikit beberapa benda yang cukup penting yang dah berlaku dalam chapter lepas. Chapter 61 yang bertajuk Madness, dan untuk dalam chapter tu memang totally fokus dekat Konoha, yang mana diorang semua masih lagi mengawasi ke semua target-target utama Code dan mereka juga tetap berjaga-jaga kalau tiba-tiba Code melakukan serangan. Chapter ni juga kita dapat tengok akhirnya Uchiha Sasuke telah pun muncul semula selepas hampir 6 chapter karakter Sasuke tak ditunjukkan. Dan selepas diorang telah berjaya menewaskan Otsutsuki Shiki dan diorang telah kembali ke desa Konoha, kita tak ditunjukkan langsung apakah yang berlaku dekat mata reningan Sasuke yang telah ditikam oleh Borushiki dalam chapter 53. Dan berkemungkinan besar kita boleh cakap hampir pasti Sasuke sekarang dah tak mempunyai kekuatan mata reningan, tapi dia masih lagi mempunyai kekuatan mata Sharingan. So korang jangan risaulah. Malah apa yang paling penting kita dapat tengok dalam chapter 61 apabila Kawaki secara diam-diam dia telah keluar dari desa Konoha tanpa dikesan oleh sensory unit. Dan apa motif sebenar Kawaki buat macam tu masih lagi menjadi persoalan. Jadi disebabkan Kawaki buat macam tu, Code pun tak akan lepaskan peluang yang dia ada dan dia terus dia pergi ke desa Konoha sambil dibantu oleh Eda dengan dia bagi petunjuk dekat mana Kawaki berada sekarang ni. Jadi untuk teori pertama aku, apakah yang akan berlaku dalam chapter akan datang, first dah tentu akan fokus dekat karakter Kawaki dan juga Code. Tambahan dalam chapter ni juga kita akan dapat tahu apakah yang akan berlaku dekat Kawaki dan apakah motif sebenar dia. Tapi aku ada beberapa pendapat kenapa Kawaki keluar dari desa Konoha. First, aku yakin sangat Kawaki bukannya nak melarikan diri, tapi yang sebenarnya Kawaki mempunyai rancangan dia yang tersendiri untuk memberangkat Code supaya dia munculkan diri dan akan dikesan oleh sensori unit Konoha. Sebab kalau refer dalam manga sampai sekarang, usaha ke semua desa besar shinobi untuk mencari Code memang tengah struggle gila disebabkan diorang tak ada petunjuk langsung dekat mana Code berada sekarang ni. Apa yang diorang jumpa sekarang ni hanyalah claw mark Code, yang mana boleh dikatakan penanda tersebut dah ada dekat ke semua desa. Malah hasil diorang soal siasat dekat Outer Skara pun semua tu hanyalah sia-sia je. Diorang tak dapat apa-apa jawapan pun. Bukti yang lain pula kita dapat tengok dalam chapter 61, sewaktu Boruto dapat tahu yang Kawaki berada dekat dalam rumah tu sebenarnya hanyalah Kagebunshin semata je. Dan dia terus dia pergi masuk ke dalam bilik dan tanya dekat Kawaki apa yang difikirkan. Kawaki pun jawab, rendahkan suara kau, nanti diorang akan dalam kesusahan kalau sensory unit dapat kesan hal yang sebenar.
benar. Jadi dekat sini, kalaulah memang betul Kawaki nak melarikan diri dari desa, dah tentu dia tak akan setenang macam apa yang kita boleh tengok dalam chapter tersebut. Malah dia tak risau pun bila Boruto tahu sebenarnya yang berada dekat dalam bilik tu hanyalah Kage Bunshin semata je. So berkemungkinan besar dekat sini Kawaki memang ada rancangan dia yang tersendiri. Dalam masa yang sama, aku berpendapat Kawaki akan menjelaskan segala rancangan dia dekat Boruto. Kenapa dia buat semua ni dan macam mana dia boleh menyembunyikan cakra dia dari dikesan oleh sensory unit. Malah kemunculan kod dekat sana juga Boruto pasti akan dapat tahu. Mungkin Bunshin Kawaki akan bagi tahu situasi apa yang berlaku dekat sana, ataupun secara tiba-tiba Bunshin Kawaki tu akan hilang disebabkan Kawakinya real telah diserang oleh kod. Jadi dalam chapter akan datang, aku berpendapat mungkin akan ada fokus dekat karakter Boruto dan segala persoalan dalam chapter 61 akan terjawab dalam chapter 62. Pendapat aku yang lain pula, mungkin boleh jadi Kawaki buat macam tu disebabkan dia tahu kod pasti akan muncul dan mengejar dia. Jadi tujuan sebenar Kawaki melarikan diri tu adalah untuk berunding dengan kod. Mungkin sewaktu mereka berjumpa, Kawaki akan menawarkan diri dia dekat kod, tapi dengan syarat kod akan melepaskan Naruto dan juga Konoha. Aku ada beberapa sebab tau kenapa aku rasa benda ni boleh berlaku. Korang jangan risau. Poin aku yang pertama disebabkan di awal chapter 61 sewaktu Boruto, Shikadai, Inojin dan juga Kawaki tengah borakkan pasal sensory unit dan shinobi yang sedang mengawasi dorang, tiba-tiba ada satu masa tu Kawaki teringat balik apa yang telah dikatakan oleh Amado dekat dia. Yang mana Amado ada cakap dia rasakan mungkin kalau berlakunya pertarungan one by one di antara Naruto menentang kod, Naruto akan mati sebab match tu tak akan sama macam sewaktu Naruto menentang Delta. Dan mesti ada sebab kenapa Amado rasa macam tu. Lagipun Amado yang telah modifiedkan kod, jadi dah tentu dia lagi arif dan dia tahu pasal kekuatan sebenar untuk kod. Apa yang kod boleh buat semua tu. Lagi satu, kalau korang ingat balik di hujung chapter 60, yang mana Kawaki ada cakap dia tak perlukan kekuatan karma. Ada satu lagi cara yang dia boleh buat untuk lindung desa Konoha dan juga Naruto. Jadi dekat sini mungkin dengan Kawaki menawarkan diri dia dekat kod, Kawaki rasakan kod akan menerima tawaran tersebut dan dia tak akan lagi menyerang Naruto dan juga Konoha. Teori aku yang kedua pula, apakah nasib untuk Kawaki dalam chapter akan datang? Jawapan ni simple je. Berkemungkinan Kawaki tak akan diserang oleh kod. Dia cuma akan ditanya oleh kod apa tujuan sebenar Kawaki keluar dari desa Konoha dan dia akan dibawa bersama oleh kod. Cumanya aku yakin sangat kod akan gagal untuk membawa Kawaki bersama dengan dia. Mungkin disebabkan benda ni best. Sewaktu kod berjumpa dengan Kawaki, kod akan dihalang oleh Uchiha Sasuke yang menyedari perkara tersebut. Malah dalam chapter 62 aku jangkakan akan berlakunya pertarungan singkat di antara Uchiha Sasuke dan juga kod. Selepas jeda itu, kod sendiri membuat keputusan untuk mengundurkan diri dia disebabkan walaupun Sasuke antara yang ada dalam list utama untuk dia balas dendam atas kematian Otsutsuki Ishiki, tapi dia rasakan ni belum masanya lagi untuk dia menyerang. Tambahan, agak berisiko untuk kod bertarung dengan Sasuke di kawasan musuh, masih di dalam kawasan Konoha. Dan di hujung pertarungan, kod akan memberi amaran dekat Sasuke yang dia akan kembali semula untuk membalas dendam terhadap mereka semua. Kenapa pula aku cakap Sasuke akan menyedari perkara ni dan akan menghalang kod? First, disebabkan dalam chapter 61, sewaktu Sasuke dan beberapa shinobi Konoha sedang mengawasi kelomak kod, Sasuke yakin sangat kod pasti tak akan muncul dekat situ walaupun dia tak ada sebarang bukti. Dan satu lagi, sewaktu pengawal yang berada dekat situ menanyakan dekat Sasuke apa yang patut diorang buat, Sasuke jawab, saya dengan Shikamaru kan dah bagi arahan dekat diorang untuk mengawasi dekat kawasan situ. Jadi diorang buat kerja diorang dan Sasuke akan buat kerja dia. Lepas dari itu, Sasuke terus dia meninggalkan tempat tu dan mungkin selepas dia Sasuke pergi dari situ, dia telah pergi siasat ke tempat yang lain pula. Kebetulan, tiba-tiba sewaktu kod muncul dekat Konoha, waktu tu juga Sasuke berada berhampiran dekat situ. Ataupun Sasuke perasan yang Kawaki telah melarikan diri keluar dari Konoha, disebabkan tu Sasuke pun decide untuk mengekori mereka. Bagi aku benda ni make sense tau boleh berlaku. Sebab selalunya kalau berlakunya situasi yang tak dijangka macam ni, mesti akan ada satu kejutan ataupun kemunculan karakter seseorang untuk perkara buruk dari berlaku. Contoh yang paling senang kita boleh tengok baru-baru ni dalam anime Boruto episod 211, yang mana sewaktu tim 10 dan Kakashi sedang mengejar Kashikoji, pada awalnya diorang ingatkan Kashikoji dah terlepas.
tapi sebenarnya Kashin Koji masih berada dalam desa Konoha. Dan tak lama lepas tu, tanpa dijangka, Hokage ke-6 iaitu Hatake Kakashi dah tahu dekat mana Kashin Koji berada dan dia telah menghalang beliau. So aku rasa situasi yang akan berlaku dalam chapter 62 nanti mungkin akan sama situasi macam ni, yang mana Sasuke akan muncul dan akan menghalang Code. Berbalik semula kenapa aku cakap Kawaki tak akan diapa-apakan oleh Code. Disebabkan dalam chapter 59, Eda dia minta dekat Code untuk melepaskan Naruto daripada berada dalam target dia. Sebab Eda kesian tengok keadaan Kawaki yang tengah fikirkan macam mana cara untuk melindungi Naruto. Tapi malangnya Code telah menolak permintaan Eda. Cumanya dia berjanji dia tak akan membunuh Kawaki disebabkan tu adalah permintaan dari Eda, dan Code buat macam tu sebab dia respect dekat Eda. Yang mana masih lagi tak tahu kenapa Eda minta Code jangan membunuh Kawaki disebabkan ni soal hati dan juga perasaan tau. Kalau soal hati dengan perasaan ni susah nak buat main. Eda hanya boleh jatuh cinta dekat Otsutsuki. Ni bermaksud Kawaki ataupun Boruto. Tapi Eda lagi memilih Kawaki dan dia cakap dekat Code pastikan Kawaki tak tahu yang dia juga terlibat dalam semua ni. Sebab dia tak naklah tiba-tiba Kawaki benci dekat Eda ke apa semua tu kan. Yelah, cinta hati dia. Takkanlah dia nak stay dengan seseorang tu tapi orang tu benci dekat dia kan. Tak jadi gitu. Tak gitu. Pendapat aku yang lain pula untuk chapter akan datang, adakah kita akan dapat tengok cyborg yang telah dicipta oleh Yamado untuk membantu desa Konoha menentang Code? Jawapan aku, belum masanya lagi untuk trump card ditunjukkan seawal macam ni. Sebab cyborg yang telah dicipta oleh Yamado tu baru je dikenalkan dalam chapter yang lepas, dan mungkin cyborg tersebut masih lagi belum 100% siap ataupun untuk diaktifkan. Boleh jadi juga cyborg tersebut masih lagi belum ditunjukkan dekat Hokage ke-7 sendiri untuk mendapatkan kelulusan oleh Naruto. Jadi aku rasa belum masanya lagi untuk menggunakan cyborg tu menentang Code. Tambahan, dalam chapter akan datang, Code bukannya betul-betul nak menyerang dorang untuk membalas dendam, tapi Code munculkan diri disebabkan dia cuma tak nak lepaskan peluang yang dia ada terhadap Kawaki. Teori aku yang terakhir pula untuk dalam chapter 62, selain dari fokus pasal karakter Code dan juga Kawaki, selepas dia dah habis semua tu, mungkin akan fokus pula perbincangan di antara Naruto, Shikamaru dan yang lain tentang apa yang dah berlaku. Malah pengawasan terhadap mereka semua semakin ketat kalau diorang dapat tahu apa yang dah berlaku pada waktu malam tu di antara Kawaki dan juga Code. Ataupun mungkin boleh jadi juga apa yang akan berlaku terhadap Kawaki dan Code tak akan diketahui oleh sesiapa pun kecuali Boruto dan Sasuke. Andai kata kalau memang betul Sasuke akan muncul untuk menghalang Code, selepas dia itu aku beranggapan dia akan bagi nasihat dekat Kawaki supaya jangan buat lagi benda macam ni disebabkan apa yang Kawaki buat ni boleh membahayakan diri dia malah dengan Konoha sekali. Jadi mungkin Sasuke akan merahsiakan apa yang dah berlaku supaya pengawasan terhadap diorang semua tak semakin ketat lagi, sebab diorang pun kalau boleh tak naklah apa-apa masalah berlaku kan. Jadi aku rasa mungkinlah teori-teori yang aku bagi ni, tak kisahlah bukannya semua ke apa, tapi at least kalau satu pun kena, kira jadilah. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang enjoy dan penyampaian aku jelas lah untuk dalam video kali ni. Teruskan support Faiz di Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat-sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.